Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dapat solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk-duduk seketika sambil memperingatkan diri kita ataupun duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang atas jemputan saya pada malam ini, dan seterusnya pada semua hadirin hadirat, moga-moga semuanya sihat, moga-moga semuanya beroleh rahmat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan bicarakan satu tajuk ataupun satu perbincangan berkaitan tentang peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj, bukan sekadar sejarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saban tahun bila masuk saja bulan Rejab khususnya, kebanyakan daripada kita akan mula mendengar perbincangan ataupun kupasan ataupun huraian daripada asatizah kita, ustaz-ustazah, penceramah-penceramah kita, khususnya berkaitan tentang peristiwa perjalanan agung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj. Dan ayat yang kita selalu juga dengar, ayat yang menjadi tema kepada perbincangan Isra wal Mi'raj ini, iaitu kalau Isra pada surah Isra ayat 1, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari daripada Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk nak menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang menjadi perbincangan ataupun dalil kepada peristiwa Isra. Berkaitan dengan Mi'raj pula ada ayat yang lain, iaitu surah An-Najmi ayat 13 sampai ayat 15, yang mana kalau Isra, Nabi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu ataupun kita kata perjalanan bumi, itu namanya Isra ayat 1. Tapi kalau Mi'raj yang membawa maksud mendaki, pendakian, iaitu Nabi daripada Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa naik ke langit sampai bertemu Sidratul Muntaha ataupun bertemu Allah, itu dipanggil Mi'raj, yang mana Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Kata Allah Ta'ala, dan pada malam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat wajah sebenar malaikat Jibril sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha. Surah An-Najmi ayat 13 sampai ayat 15.
Ini sebagai rujukan tuan-tuan lah. Nak ingat tak ingat terpulang lah. Tapi kalau orang tanya, itulah jawapan dia. So Isra wal Mi'raj. Cuma perjalanan Isra Mi'raj ini tidaklah saya nak ceritakan kesemuanya. Nabi kita daripada Mekah ke Palestin, naik ke langit, turun. Takkan saya cerita semua tu. Sebab berdasarkan pengalaman, mana-mana penceramah yang dia cerita semua perjalanan Isra Mi'raj, biasanya penceramah tu takkan dipanggil lagi dah tahun depan. Pasal habis modal dah, cerita semua dah. Jadi oleh kerana itu saya tak berhajatlah nak cerita semuanya. Kita cerita yang sikit-sikit, ambil iktibar penting yang sesuai dengan apa yang berlaku pada suasana dunia pada hari ini pun saya kira dah cukup memadai dah tuan-tuan ya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa iktibar yang boleh kita ambil daripada perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ataupun Isra wal Mi'raj ini. Yang saya nak rumuskan atau yang saya nak ringkaskan untuk senang tuan-tuan, ada yang nak buat catatan ke nak buat nota, senang saya mulakan begini. Pertama sekali, Isra wal Mi'raj mengajar kita supaya beriman akan perkara-perkara ghaibiyat ataupun mendidik kita supaya yakin dan percaya terhadap perkara-perkara ghaib. Orang beriman sifat dia apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda-tanda orang beriman itu adalah dia meyakini akan perkara-perkara ghaibiyat. Apa makna perkara ghaibiyat? Benda yang tak nampak ataupun benda yang tak boleh nak dicapai dengan panca indera. Akhirat, syurga, neraka, dosa, pahala. Dan termasuklah juga perjalanan Isra Mi'raj. Ini benda-benda yang takkan manusia mampu untuk nak bayangkan ataupun takkan manusia mampu untuk nak capai akal dia akan kejadian ataupun peristiwa yang pelik tersebut. Tapi kita sebagai orang beriman, kita diajar supaya walaupun perkara pelik yang berlaku di sekeliling kita, ianya tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda-benda pelik berlaku di sekeliling kita ni tuan-tuan, tapi ianya tak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh dalam bab sedekah lah. Tuan-tuan dalam hidup mungkin dah banyak bersedekah kan? Tapi kita yakin dan percaya tak setiap sedekah yang kita sumbangkan, setiap sedekah yang kita bagi itu, Allah Ta'ala dan Nabi kita jamin takkan berkurang harta. Yakin tak benda tu? Nabi sebut ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi kata takkan berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Sebab itu dalam agama kita bukan semua benda boleh dicapai dengan logik. Agama ni bukan logik, dia wahyu dari Allah. Dia tak boleh pakai logik. Ada RM50 masuk RM10 dalam tabung, mestilah tinggal 40. Ada 50 sedekah 10, mesti tinggal 40, kan kurang. Tapi Nabi kata takkan berkurang, akan macam bertelagah kat situ. Hakikatnya kurang. Nabi kata takkan kurang. Macam mana keyakinan kita nak capai benda tu? Macam mana tu? Tu yang ramai duk kedekut tu, tak mau nak bersedekah tu, tabung tu lalu berapa kali dah depan dia, tak pernah bersangkut pun nak masuk tu, dia tak ada tol. Sebab tu lain kali kalau ada tabung golek-golek tu, biar ada tol sikit, biar ada berhenti sikit. Banyak RFID ni, dia laju sangat, smart tag banyak sangat, dia kena singgah masuk. Dia pasal dia tak yakin. Dia tak apa nak yakin tu. Sebab itu Isra Mi'raj ni dia soal keyakinan. Benda tak nampak dengan mata kita, tapi nak kena yakin dengan hati dan iman kita, tu lah. Tapi sebabkan oleh, kalau ada seseorang tu dia pernah lalui kejadian-kejadian pelik, memang jadi kena kat dia, kadang-kadang tu baru dia nak percaya. Dah jadi kat dia baru dia percaya. Macam tuan-tuan pernah tak pergi makan di mana-mana restoran, lepas tu masa nak bayar dekat cashier tu, budak cashier tu kata, "Pakcik, ada orang bayarkan dah." Tuan-tuan pernah tak jadi macam tu? Pernah jadi?
Ramai angguk ni, maknanya memang murah rezeki nampak raya. Orang tolong bayarkan untuk tuan-tuan, pernah jadi tak? Nanti sekejap. Yang bayar tu siapa? Kita pun tak tahu. Kalau ikutkan pelik juga, tapi tak mustahil. Satu lagi, kalau tuan-tuan setakat makan restoran kiri kanan dekat-dekat area Taman Warna Ampang ni, tak ada benda lah. Balik-balik jiran tolong bayar, balik-balik kawan masjid tolong bayar. Tuan-tuan pernah tak pergi negeri lain yang kawasan tu seorang pun tak kenal tuan-tuan, tapi tiba-tiba ada orang tolong bayarkan? Pernah jadi tak? Kalau ni tak apa nak angguk dah. Nampak gaya tak apa pernah jadi dah. Tapi saya ingat ada juga yang pernah jadi itu. Tahu-tahu ada orang bayarkan. Entah yang berhormat mana, entah tolong bayar kita pun tak tahu. Kalau nak ikutkan kejadian tu pelik tak? Pelik tak? Kita tak kenal orang situ pun tak kenal kita. Macam mana orang putih kata how come macam mana dia boleh tolong bayarkan? Ini kata Allah Ta'ala punya kekuasaan, tak ada yang mustahil. Saya cerita sikit lah pengalaman hidup saya lah. Yang saya ingat tuan-tuan duduk depan saya ni lagi banyak pengalaman. Tapi saya sajalah kongsi sembang-sembang kita kan. Saya pernah dulu tuan-tuan, kereta saya pernah kemalangan, kena langgar di orang. Yang langgar tu pula lori tu langgar. Kita tu dah lah dalam perjalanan nak pergi ceramah, kereta kena langgar pula. Tapi alhamdulillah lah dalam kereta saya semua anak-anak selamat, tak ada apa-apa. Kereta lah remuk jugalah. Kita pun turun tengok-tengok, aduh. Yang pemandu lori tu pun, Allah minta maaf lah ustaz, boleh ambil gambar? Kau dah langgar aku, kau nak ambil gambar pula siap. Panjang cerita dia. Tapi apa nak buat, bila masuk bengkel, total cost lebih kurang 1,000 jugalah. Nak repair semua tu, ketuk lah, cat lah semua, ribuan ringgit. Jadi sementara kereta saya duduk dalam bengkel, saya pun adalah ceramah di tempat lain. Masa saya pergi ceramah ke tempat lain tu, macam biasa, habis selesai ceramah saya tu, selesai saja, balik ke hotel nak berehat. Esok pagi-pagi flight nak balik. Malam tu sebelum nak tidur, penganjur bagi tahu. Dia kata, ustaz minta tolong check balik envelope tu, tolong check balik, takut kurang ke, takut tolong check. Kita pun tak ada masalah lah, tak pernah pula orang suruh check balik. Tapi tak apalah, aku ada benda tak kena ke apa. Saya buka-buka envelope tu, tengok-tengok, dia bagi check, dia tak bagi cash, dia bagi check. Check tu atas nama saya lah, betul. Tapi jumlah tu saya tengok-tengok, janji sebelum ni macam lain. Kenapa banyak ni? Banyak sangat. Saya kira-kira ni yang dia bagi ni 2 kali ganda daripada yang dia janji tu. Saya kata ni duit saya ke duit catering ni, silap ke apa ni? Memang saya minta pembantu saya call balik penganjur, confirm balik ni salah bagi ke apa ni. Rupanya penganjur tu kata, tak ada ustaz, memang kami ni ada hamba Allah, dia memang niat nak bagi sekali, dia nak top up bayaran penceramah tu, dia double dia bagi lagi. Dengan niat dia nak bagi kat ustaz. Tu je lah. Saya pun tak cerita ke orang kereta saya baru lepas aksiden remuk ke apa, tak minta meraih simpati, tak ada cerita ke orang. Tak tahu macam mana boleh lebih macam tu pula. Syukur pada Allah, malam ni tak payahlah jadi macam tu, cukup jadi tempat tu sudahlah, kan. Tapi kalau jadi pun apa salahnya, kan. Terkejut saya. Tuan-tuan, kalau fikir benda tu pelik tak? Seumur hidup saya tak pernah jadi macam tu. Orang nak bayar lebih-lebih tak pernah, bayar ngam pernah, lebih-lebih tak ada, tuan-tuan, tak pernah jadi seumur hidup. Benda tu pelik, tapi tak mustahil bagi Allah. Duit yang lebih tu memang cukup untuk nak buat repair kereta. Rupanya dalam hidup ni Tuhan nak mengajar kau jangan ragu-ragu terhadap rezeki Allah. Jangan ragu-ragu terhadap rezeki Allah. Sekali kau menyumbang, kau bersedekah, kau berwakaf, Allah jamin Allah akan bagi balik dengan jalan-jalan min haitsula yahtasib, dari jalan-jalan yang kau sendiri tak pernah sangka dalam hidup. Kereta saya tu berapa kali dah sebelum ni tayar meletup sebelah. Lepas tu apa nak buat, dah tayar meletup, masuk bengkel tu pula. Kita carilah bengkel orang kita, masuk bengkel pula. Kebetulan tokey tu pula dia kata, tak apa ustaz, ni tayar yang meletup sebelah, tapi dia tolong tukar dua-dua tayar baru punya. Ini tayar saya belanja seumur hidup tuan-tuan.
kami ni penceramah, setakat kami ni orang belanja nasi Arab pernah, sate pernah, siakat Langkawi pernah, sotong Pening viral pernah. Orang tak pernah belanja saya tayar, tahu tak tayar? Tayar orang belanja tahu. Tokey tu kata nanti ustaz golek tayar tu pergi ceramah, pergi berdakwah, saya dapat pahala. Ada orang memang macam tu. Dia dalam hidup ni dia nak pahala apa dia peduli. Dia tak kira dah, dua tayar dia belanja, aku dapat pahala nanti. Inilah orang yang yakin kepada perkara-perkara ghaib. Dia tahu ke apa dia akan dapat selepas dia belanja ustaz? Dia pun tak tahu apa dia akan dapat, tapi dia yakin akan ada rezeki yang aku akan pasti dapat, jaminan Allah. Inilah message daripada Isra wal Mi'raj, yakin kepada kejadian Allah Ta'ala. Tapi itu cerita saya lah, tuan-tuan jangan ikut macam saya pula. Kan nanti tayar meletup pula, masuk bengkel, insya-Allah nanti Tokey ni belanja ni. Tuan-tuan jadi penceramah dululah kot. Tapi tengok dululah kedai mana itu pelajaran yang pertama. Maknanya dalam hidup kita ini mesti yakin kepada perkara-perkara ghaib, yang benda itu kita sendiri pun tak nampak dengan mata kasar, tapi kita yakin Allah jamin kita akan dapat. Satu. Yang kedua, daripada peristiwa Isra wal Mi'raj juga mengajar kita berkaitan tentang apa? Yang keduanya adalah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra wal Mi'raj. Nabi telah pun ditemani oleh malaikat apa? Malaikat maut pula. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menemani perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang perjalanan itu, malaikat Jibril lah yang menerangkan yang kejadian yang pelik-pelik Nabi kita nampak. Malaikat Jibril lah explain, ini maksudnya ini jadi macam ni sebab itu ini. Semua diterangkan oleh malaikat Jibril. Maka dalam hidup kita, apa iktibar daripada perjalanan Nabi dengan malaikat Jibril? Hidup kita perlukan guru. Hidup kita perlukan guru untuk membimbing kita. Macam Nabi kita, yang menjadi guru kepada Nabi kita adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang explain, yang duk cerita perjalanan itu, sebab itu ini, wahyu semua. Maka dalam hidup kita, kita perlukan guru. Seorang manusia, dia perlukan guru dalam hidup dia. Cuma mutaakhir ini, sejak kebelakangan ini, dalam masyarakat kita ada sedikit kegusaran lah, kita panggil ya, kegusaran ni. Ada rasa resah pun ada, sedikit gelisah pun ada dalam masyarakat kita, khususnya bila membabitkan golongan ustaz-ustaz yang saling bertelagah, sampai menyebabkan ada dalam masyarakat kita kata, kami duk tengok ustaz-ustaz kat YouTube ni dah macam tengok bola. Kawan ni hentam, kawan ni hentam, kawan ni kata hadis tak sahih, yang ni hadis palsu, yang ni kata riwayat tak betul, yang ni ambil Israiliyat banyak, yang ni entah mana dapat sijil mana, ini tak ada tauliah, ini letih. Jadi akhirnya kita ni sebagai masyarakat ni, mana satu betul ni? Tak dicampur lagi, ada setengah ustaz ke pendakwah yang dihadapkan ke mahkamah akibat kes-kes tertentu, tak kira lagi. Ada pula yang melibatkan golongan pak lebay ni pula, yang terlibat dengan benda-benda tak senonoh, buat rawatan untuk orang kena rasuk jin ke apa. Dia pula pergi peluk bini orang pula, siapa entah jadi jin ke, dia ke jin tu, kita pun tak tahu. Tu yang kadang teringat cerita P. Ramlee dulu kata apa, pak lebay pun menipu, pak lebay pun menipu. Allah memang sungguh, P. Ramlee ni macam tahu memang jadi sungguh memang jadi sungguh. Harap lebay atas kepala, menipu orang. Ya Allah, ya Allah, memang dahsyat sungguh. Sebab itu kita di akhir zaman ini, kita seolah-olah macam tercari-cari siapa sebenarnya guru kita ni, atau orang yang layak untuk kita jadikan dia sebagai rujukan. Baru nak dijadikan dia sebagai rujukan, petang semalam dengar dia duk fitnah ustaz lain. Macam ni ke kita nak dengar satu contoh? Ni ke orang yang duk cakap
Yang bestnya dalam dia duk cerita, tuan-tuan, kita tak boleh mengumpat orang. Dalam hidup kita tak boleh mengumpat orang. Tapi ada satu ustaz tu, baru tadi kau cakap kau jangan mengumpat orang, dah kau mengumpat nak cerita orang lain pula. La ilaha illallah. Tuan-tuan ni saya tak faham ya, tak apalah. Ke bahasa saya berlapik sangat. Terpulanglah. Baik itu Nabi SAW sebut, di akhir zaman nanti umat manusia tercari-cari golongan yang dianggap sebagai alim hampir tidak ada. Bukannya tak ada, hampir tak ada. Kata Nabi, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW, bila dunia nak menjelang kiamat, orang-orang alim akan meninggal dunia seorang demi seorang demi seorang. Dia ulama ni, orang alim ni, kalau dia meninggal, nak cari ganti bukan main payah. Susah nak cari ganti. Dia tak sama macam atlet, dia tak sama macam pemain bola, dia tak sama macam selebriti, artis, pelakon. Mana-mana pelakon yang meninggal dunia, tuan-tuan jangan risaulah, sebelum dia meninggal, yang boleh buat watak macam dia ramai, boleh buat macam dia, lagi hebat daripada dia ramai, pengganti dia ramai. Penyanyi nak kata cari ganti dia, ramai boleh buat suara macam dia, ramai boleh buat. Belajar pakai YouTube Tapi kalau nak cari ulama ni susah lah tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tok-tok guru yang mana dia dah meninggal, kalaupun anak dia boleh mengajar pun tak sama macam dia. Kita kan biasa dengar ayat-ayat macam tu, tok guru tu hebat, tapi lepas dia meninggal, anak dia pun tok guru juga, tapi orang cakap apa? Tak sama macam ayah dia. Orang kata apa? Tak sama macam arwah ayah dia. Tak tahu kenapa. Ilmu sama, tapi dalaman kita tak tahulah kan. Kalau abah dia cakap tu, dia menusuk lain macam dalam hati tu. Tapi kalau anak dia cakap, biasa je rasa. Kita tak nafilah anak dia pun hebat juga kan. Tapi itulah dia, dunia nak menjelang kiamat ni, golongan ulama, orang alim ni makin lama makin hampir tidak ada. Sampaikan Nabi SAW kata, bila orang-orang alim ni makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada, umat manusia akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pakar rujuk. Manusia dah tak ada pilihan dah pada waktu itu. Yang tinggal berbaki yang masih hidup ni yang jahil-jahil ya. Dahlah jahil tu jenis senyap tak apa, fasu'ilu fa'aftau. Bila ditanyakan soalan, dia jawab. Koklah rendah diri bagi tahu, maaflah wallahu alam, saya tak tahu jawapan. Tak apa juga, jawab. Banyaklah mufti-mufti jalanan yang kita akan jumpa pada hari ini, jenis tak tahu hujung pangkal ilmu, menjawab ya. Maka akhirnya wujudlah golongan fadallu wa adallu. Dia tu sesat dan menyesatkan ramai orang. Ramai orang. Mari seorang dia kata, oh hari ni kita semua orang lelaki-lelaki bukan tahap sunat lagi dah, wajib kahwin 3. Terkejut semua orang. Ustaz, biar betul. Kita hari ni dah jadi wajib lah kahwin 3 sekarang ni, tak main isteri seorang. Pasal apa ustaz cakap macam tu? Awak tak baca hadis ke? Nabi cakap, berbuat baiklah kepada ibumu sekali. Sahabat tanya, mesti buat baik pada siapa lagi? Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Nampak? Nabi kata 3 kali ibu. Kalau dah 3 kali ibu, isteri kena 3 lah. Apa kebingung punya ayat ni? Mana kau takwil hadis ke situ? Dia nak menikah 3, pandai-pandai ubah hadis pula dah. Ada orang macam tu? Ada. Mengarut. Oh, mengarut dia dahsyat. Oh, masuk air tahap sumbat ni dalam kepala tu. Oh ya Allah, teruk. Baik itu tuan-tuan ni, dalam masyarakat dunia pada hari ini, jangan kita salah pilih guru. Jangan salah pilih guru. Kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, dia menyebutkan, hatta yuqalu lirajuli
ma ajladahu ma atrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Kata Huzaifah Al-Yamani, wujudnya golongan orang-orang yang tak ada ilmu ni, jahil ni, tapi perasan macam dia tu alim, adalah disebabkan oleh dia ini banyak dipuji oleh peminat-peminat dia. Oh, dia ceramah sedap, padu, mantap, terbaik, padu. Kan kat ruangan komen Facebook kan banyak macam tu, yang dia duk bagi emoticon tu ha. Nah, padu, ustaz terbaik, ustaz best, ceramah lawa. Maka disebabkan itu, kata Huzaifah Al-Yamani, muncullah golongan yang perasan dia tu best, dia tu hebat, konon macam alim, hati sikit tak ada iman. Maknanya mulut saja bersemut. Faham mulut bersemut? Mulut manis menuturkan kata-kata, membuatkan pendengar-pendengar dia teruja, padahal jauh dalam hati dia iman pun tak ada. Kita tak naklah golongan macam ni, pandai cakap sendiri tak beramal. Pernah satu ketika dalam neraka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri menceritakan dalam neraka, pernah satu ketika masa dalam neraka ada golongan ahli neraka yang sedang diseksa, macam-macam seksaan. Tiba-tiba tengah dia orang ni, ahli neraka semua tengah kena seksa ni semua, terkejut dia orang dengan satu letupan dalam neraka tu. Bukan letupan macam mana, terjatuh, ada satu makhluk berdebung jatuh, bergolek depan dia orang. Bukan golek biasa-biasa, dia punya, dalam hadis tu Nabi sebut, dia punya terjatuh, golek, berpusing macam keldai yang sedang mengisar gandum. Pusing, dah lah jatuh dalam neraka, pusing pula tu. Jadi ahli-ahli neraka yang lain semua heran, ini lain macam Mamat ni, teruk sangat ni, kena lempar, dah lah lempar berpusing pula tu, siapa dia ni? Tapi dalam ramai-ramai ahli neraka tu, bila tengok Mamat yang baru kena lempar berpusing tu, macam kena, macam kena, kau perasan tak? Tu dia, macam mana tuan-tuan? Macam kena. Macam kena. Rupa-rupa dia orang tengok dekat-dekat, ustaz, apa masuk ke sini? Salah lorong ke apa ni? Apa ustaz masuk ke sini? Siapa dia tu tuan-tuan? Penceramah. Berpusing dalam neraka. Ahli neraka yang lain semua pelik dan tanya pada dia, ustaz, tak tahulah ustaz ke ustazah ke, tak tahulah. Bukan dulu yang duk ajar kami supaya buat benda baik, tinggalkan yang haram, yang Tuhan larang semua tinggalkan, yang elok-elok ustaz suruh kami buat kan? Ustaz sini pula, ustaz masuk sini. Apa dia kata? Memang benar, dulu aku yang suruh korang semua buat benda baik, suruh sedekah lah, suruh semayang berjemaah lah, tinggalkan permusuhan lah, tinggalkanlah menggosip membawang ni semua, tinggalkan benda-benda haram. Tapi aku sendiri pun buat. Yang jahat-jahat aku pun buat. Yang aku suruh korang semua buat benda baik, aku pun tak buat. Pandai duk ajar orang, aku duk ajar korang saja supaya buat baik itu, buat baik ini, aku pun tak buat. Maka dilempar masuk dalam neraka, berpusing tu teruk. Tuan-tuan jangan main-main. Dalam dunia ni tak ada siapa pun yang terlepas boleh mengatakan bahawa insya-Allah selamat, ustaz kot takkan masuk neraka. Ni kepiah atas kepala takkan masuk neraka. Belum tentu. Sebab itu ingat, kita ni siang malam duk ajar orang, siang malam kita menasihatkan orang, siang malam kita beramal ibadah. Tapi kalau di hujung usia kita ada benda tak elok yang kita buat, tak bertaubat pada Allah Ta'ala, takut termasuk dalam kalangan yang tadi tu.
Sebab itu golongan-golongan ulama atau golongan orang yang menyampaikan ilmu ni, amanah dia besar. Amanah dia besar tuan-tuan. Kami ni khususnya, amanah kami ni besar. Sebab itu disebutkan bahawa bila dunia nak menjelang kiamat, golongan-golongan alim ini dah makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada. Yang tinggal hanyalah golongan yang jahil, yang banyak mengelirukan masyarakat, yang banyak menyebabkan masyarakat jadi serabut. Habis tu mana satu betul ni? Buat yang ini ustaz ni kata salah, buat yang ni ustaz ni kata, yang mana satu betul? Ini. Sebab itu pada malam ini saya nak sebutkan pada tuan-tuan macam mana agaknya pemilihan kita ketika nak pilih guru yang sebetul-betulnya guru. Ini dengar baik-baik. La tajlisu inda kulli alimin illa allazi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Janganlah kamu duduk dalam satu majlis, janganlah kamu duduk dalam satu majlis ilmu sehinggalah guru tersebut mengajar kamu atau boleh membawa kamu daripada 5 menuju 5. Ni tips pada tuan-tuan lah. Kalau tanya macam mana agaknya nak memilih guru yang betul, ini 5 panduan saya nak sebut. Apa kata disebutkan apa? Jangan duduk dalam satu majlis ilmu melainkan guru tersebut boleh bawa kamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Apa dia 5 perkara tersebut? Pertama, minasyakki ilal yaqin. Minasyakki ilal yaqin. Apa maknanya? Guru tersebut dia boleh bawa kita daripada syak, was-was, ragu-ragu kepada yakin. Maknanya sebelum kita dengar ceramah dia kita confuse. Maknanya benda ni makruh ke haram ke halal, tak clear. Tapi sejak kita dengar penjelasan dia clear, terus faham. Maknanya guru tu bagus. Tapi kalau sebelum dengar yakin dah, lepas dengar jadi habis tu boleh tak boleh, makin confused. Guru tu something wrong. Selama ni kami duk dia pula apa benda dia cakap ni makin serabut. Aku rasa orang biar tahu jangan keliru, dia biar keliru jangan tahu, dah pening pula dah. Itu yang pertama, dia bawa kita daripada syak kepada yakin. Yang kedua, minat takabbur ila tawadhu. Guru tersebut kalau dia guru yang bagus, yang baik, dia boleh bawa kita daripada takabbur kepada tawadhu. Mungkin sebelum ni kita ni ada jenis sombong-sombong sikit lah, ada belagak-belagak sikit. Tapi lepas dengar kuliah dia, dengar perkongsian daripada ustaz tu, ketuk guru tu, balik tu rasa tawaduk, berasa astaghfirullahalazim, dunia sementara, akhirat selamanya, dunia ni tak ada. Dia ada tawaduk tu, maknanya guru tu bagus. Tapi kalau sebelum dengar tu tawaduk, balik daripada ceramah tu berasa sombong, balik dengan ceramah tok guru tu berasa belagak, tok guru tu something wrong Apa benda dia ajar? Semua balik pakat jadi belagak habis, jadi belagak belaka semua. Lain macam tok guru ni ajar apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, minal adawah ilan nasihah. Guru yang bagus juga adalah dia boleh bawa kita daripada permusuhan kepada berbaik-baik. Tuan-tuan sebelum ni jenis tak cari pasal, tak gaduh dengan orang. Tapi bila duduk dalam majlis dia, rasa nak gaduh pula. Aku rasa aku nak berdebat aku nak gaduh Maknanya tok guru tu something wrong Apa benda dia ajar ni sampai orang rasa nak bergaduh, nak berdebat, nak berbahas Guru yang bagus dia bawa kita daripada permusuhan kepada berbaik-baik. Yang keempat, minar riya ilal ikhlas. Daripada sifat suka menunjuk-nunjuk, nak dipuji orang, kepada ikhlas. Yang kelima, minar raghbati ila zuhud. Daripada sifat tamak kepada zuhud. Ini 5 tanda seorang guru yang baik. Maknanya tuan-tuan kalau nak belajar, ada 5 sifat ni pada guru tersebut, insya-Allah guru tu boleh bawa kita ke arah yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon izin untuk menyambung sikit lagi perbincangan kita berkaitan tentang Isra wal Mi'raj, bukan sekadar sejarah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tadi pelajaran yang kedua adalah dalam hidup kita mesti berguru, mesti kena ada guru. Hatta tuan-tuan yang belajar Quran pun mesti berguru. Ada orang kata kami sekarang ni pakai pen, kan ada pen yang boleh baca Quran tu. Betul, pen tu kita sekadar untuk nak mengulang kaji boleh, tapi kalau nak belajar bukan pakai pen, dia mesti dengan orang, guru. Pen mana boleh tegur? Pen boleh tegur tuan-tuan. Kan ada pen yang kita picit tu kan dia boleh keluar kori semua tu. Kalau kita salah baca, salah, tiba pula pen tu bercakap tu, keluar pula tangan dengan rotan. Pelik, mana ada pen macam tu. Dia belajar Quran ni dia kena dengan guru, dia dengan orang. Dia dengan guru. Tuan-tuan ni kalau jenis baca Quran seorang-seorang memang betul semualah. Syok baca. Padahal kalau ada yang mendengar tu, berapa banyak salah tu. Banyak salah. Tajwid tu. Bergurulah tuan-tuan. Berguru. Dia kena ada guru. Tu. Dan guru tu dia memperbetulkan kita. Itu ya, tu yang kedua. Yang ketiga, iktibar penting daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dibelah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi, dimasukkan iman, ilmu dan hikmah. Dibasuhnya hati Nabi itu pula adalah dengan menggunakan air Zam-Zam. Apa hikmah daripada kejadian pelik ini? Iaitu dada Nabi dibelah, hati Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Apa pelajaran dia? Iaitu sebelum nak bertemu Allah, hati mesti bersih. Sebelum nak bertemu Allah, hati mesti bersih. Sama ada kita nak bertemu Allah tu dalam keadaan kita mari nak semayang, hati dan pakaian kena bersih. Hati dan pakaian kena bersih. Buat persiapan. Hatta bukan setakat hati kita saja, malah pakaian kita, badan kita semua dalam keadaan bersiap sedia untuk nak semayang. Sampaikan Nabi SAW sangat menitik beratkan soal persiapan nak solat ni, sampai Nabi pesan, mana-mana di kalangan kamu ini yang makan basol. Apa makna basol? Makan bawang. Maka jangan hampiri masjid kami. Jangan hampiri masjid kami. Pasal apa? Dia akan mengganggu konsentrasi jemaah lain. Bawang. Kalau kita hari ini banyak lagi lah selain bawang, yang jeringnya, petainya, apa yang mengeluarkan bau musangking di 24 lah, udang merah, kucing tidur, bawang menerak, musang janggut lah apa. So benda-benda itu, benda-benda bau-bau aroma ni tuan-tuan kena jaga sikit. Kadang kita semayang sebelah, tak tahu sebelah orang mana tau, dah lah dia menguap, tak pakai mask. Wah, kita yang duduk sebelah dia rasa nak meninggal, rasa terseksa jiwa raga. Kenapalah aku ditakdirkan semayang sebelah dia ni. Jagalah kebersihan, bau mulut semua. Tuan-tuan tahu tak, kita ni lagi gigi kita lagi banyak lubang, lagi banyak berbau, tahu tak? Lepas tu malah gosok pula tu, selit-selit tak apa, sisa-sisa tu. Macam tu. Orang yang semayang sebelah rasa tobatlah, aku tak mari dah semayang sebelah dia ni. Tak boleh macam tu. Jaga kebersihan. Dan selain daripada kebersihan luaran, kebersihan hati. Kebersihan hati kita. Sebab itu digalakkan kita sebelum nak semayang memperbanyakkan beristighfar. Memperbanyakkan istighfar sebelum memulakan solat kita tu. Sama ada sebelum kita nak semayang kan ada setengah orang kan, orang kita kan banyaklah jampinya tu sebelum semayang. Tak usolli lagi. Bacalah apa-apa pun, tapi yang paling bagus sekali istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, minta berlindung pada Allah. Pasal kadang-kadang bila kita semayang memang ada syaitan khas untuk kacau kita dalam semayang. Nama syaitan tersebut adalah Khanzabun. Nabi kata itu memang syaitan yang khas, portfolio dia memang kerja kacau orang semayang.
Tu yang kadang kita tengok ada kawan kita tu kadang takbiratul ihram berapa kali tak masuk-masuk. Baca Fatihah kita yang letih dengar dia baca bismillah bismillah bismillah, tak baca-baca lagi. Kita yang duduk sebelah ni, kau ni menurun ke apa ni, kau baca Fatihah ke apa ni? Teruk sungguh lah, kata saya tak, kesian kadang. Sebab tu kita nak pesankan orang macam ni, dia sebaik-baiknya memperbanyakkan istighfar sebelum nak semayang tu. Takut banyak sangat gangguan masuk ke hati, gangguan yang bisik-bisik kepada hati dia tu. Itulah tu. Tu tak termasuk lagi orang hak jenis wah-wah, dah lah semayang seorang, lepas tu confuse rakaat ketiga ke rakaat keempat. Sudah. Aku dah rakaat ketiga ke empat lah. Tiga ke empat apanya? Dia semayang subuh. Subuh kot, mana ada 3-4 lah kau pening seorang. Itulah tu, ada juga orang je dia buah-buah lah pening seorang-seorang. Aduh, anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Itulah tu jawapan dia. Ingat, jadi sebelum nak bertemu Allah, hati kena bersih. Hati kena bersih. Cuma dalam konteks yang lain, orang yang hatinya bersih sebelum nak bertemu Allah ini juga kita boleh sebut orang-orang yang mendapat kematian yang mulia. Ni maknanya sebelumnya dia nak bertemu Allah tu, dia meninggal dalam keadaan amal soleh. Ni yang paling champion sungguh lah orang macam ni. Dalam hadis Nabi sebut, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Nabi kata siapa-siapa yang cinta untuk bertemu Allah, Allah pun cinta untuk nak bertemu dengan dia. Tuan-tuan pernah tak jumpa atau pernah dengar tak berita-berita pemergian, kematian yang dicemburui? Pernah dengar tak? Saya ingat banyak kawan-kawan tuan-tuan pun ada kot jenis meninggal dalam sujud. Pernah dengar? Meninggal dalam sujud tu. Macam saya duduk di Bangi dekat Masjid Bandar Seri Putra, ada seorang jemaah tu orang lama, dia rajin mari. Orang-orang yang memang Allah pilih lah, Allah pilih. Meninggal dalam masjid ni mulia tak tuan-tuan? Meninggal dalam rumah Allah ni mulia tak? Tapi kalau tengah curi aircon maknanya yang penting tempat ke amalan? Tempat ke amalan? Amalan. Tapi kalau lagi bagus, tempat tu lagi bagus. Tengah duduk tempat baik, amalan pun baik, tu lagi bagus. Meninggal tengah sujud. Allahu Akbar, hebat. Kalau macam di Indonesia itu, penceramah meninggal, tengah duduk pumpang, orang tu tanya soalan orang tu pun tanya pasal kematian yang baik. Elok penceramah kiai itu terangkan, berdebu meninggal atas meja ceramah tu. Tapi takat ni di Malaysia ni yang saya dengar, yang dengar ceramah meninggal lah. Hak penceramah lah tak lagi lah. Tengok mana yang pejam-pejam tu, takut meninggal ya, aku tengok sekejap. Dia meninggal bagus-bagus ni, meninggal dalam keadaan yang baik-baik ni memang rezeki ya. Saya ingat dia orang ni memang doa ni agak memang doa. Macam dulu kan ada seorang artis, dia pelakon. Dulu dia berlakon lah, lepas tu dia dah lama tinggal dunia lakonan ni semua, dia pun dah bertobat, dia pergi buat umrah, meninggal depan Kaabah tuan-tuan. Meninggal depan Kaabah. Tuan-tuan tahu tak, mutawif pun belum tentu mati depan Kaabah. Mutawif kan tiap-tiap bulan dia bawa jemaah, tak meninggal pun depan Kaabah. Tak meninggal depan Kaabah pun. Mari pula artis mana bertobat dah, meninggal depan Kaabah. Allah pilih, memang Allah pilih. Saya masih ingat lagi guru saya, dia pernah menyampaikan khutbah atas mimbar. Masa tu khutbah raya, dia tengah duduk berkhutbah. Tuan-tuan bayang, dia khutbah masa tu dia menyebut ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia kata bertakwalah pada Allah dan janganlah mati melainkan mati dalam iman. Elok dia baca ayat tu sampai habis, rebah atas mimbar, meninggal dunia. Disaksikan oleh ribuan jemaah Jumaat masa tu. Solat raya masa tu. Semua tengok, meninggal dunia. Waktu baik, amalan baik.
Di Shah Alam ada seorang Tok Bilal, di surau perumahan dia azan. Elok-elok dia azan tuan-tuan, sampai dekat asyhadu alla ilaha illallah, senyap. Perumahan tu orang semua macam pelik, pasal tak sambung, blackout ke apa. Turun pergi ke surau tu, tengok rebah dah, seorang-seorang azan subuh sempat sebut asyhadu alla ilaha illallah. Orang macam tu meninggal baik tak tuan-tuan? Meninggal baik tak? Meninggal tengah laung azan dalam kalimah syahadah. Orang-orang macam ni memang Allah pilih, memang Allah pilih mati dalam keadaan yang mulia. Sebab itu ada satu hadis ni nak bagi semangat kat tuan-tuan supaya meninggal dalam baik-baik tuan-tuan semua. Nak tak tuan-tuan? Nak. Tak apa angguk tu. Berasa nak hidup lagi. Ada kan? Apa? Ada satu hadis Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala ini saya nak bagi tips kat tuan-tuan, saya pun sama, supaya kita dapat husnul khatimah, mati yang bagus-bagus ini. Nabi kata, kalau sekiranya Allah Ta'ala cinta dan sayang pada seseorang itu, maka Allah akan mempergunakan dia. Mempergunakan dia macam mana? Allah akan memanfaatkan orang tu, Allah akan mempergunakan orang itu. Qalu kaifa yasta'malu? Sahabat tanya, ya Rasul, macam mana yang Allah Ta'ala mempergunakan hamba yang dia sayang tu, macam mana? Jawab Nabi, yuwafiquhu li'amali salih qabla mautihi. Allah akan sibukkan orang itu untuk buat benda-benda soleh, amal-amal baik sebelum dia mati. Hadis riwayat Imam Ahmad, nombor hadis 11625, hadis sahih. Apa maknanya? Tanda Allah sayangkan orang itu, Allah akan cenderungkan hati dia untuk buat benda-benda baik elok sebelum dia meninggal. Dan dia pun tak tahu dia akan meninggal, tapi dia rasa dia nak buat baik. Tuan-tuan pernah kot dengar ayat-ayat orang cakap macam tu kan? Satu orang meninggal dunia, orang temu ramah mak dia, makcik, anak makcik, arwah ni macam mana? Oh itulah anak makcik ni, sebelum dia meninggal tu dia ajak makcik pergi masjid sembahyang jemaah, dia ajak makcik baca Quran sama-sama malam tu. Tak tahu pula dia nak meninggal. Kan macam tu. Benda tak pernah dia buat, seumur hidup anak dia tak pernah buat benda tu. Ajak mak pergi masjid, ajak ayah baca Quran sama, sejurus lepas tu meninggal. Itu orang Allah pilih. Tuan-tuan pernah dengar kot orang kata perangai benda tak pernah dibuat, tiba-tiba buat, namanya buang buang tebiat nak mampus kan? Ayat tu kasar, maksud dia betul. Ayat tu kasar tu, kalau ikut tu buang tebiat nak mampus dia tu kan? Tapi maksud tu betul tu. Tuan-tuan ni kalau buat benda yang tak pernah dibuat, benda elok lah, tak lama lah tu. Tapi bagus tak? Bagus lah. Tak pernah datang masjid, tiba nak datang, keluar-keluar sampai jalan tu, tak tahulah apa jadi kan. Baru balik masjid kan cantik rekod tu, daripada mati dekat bilik tukang urut amoy. Aduh, rekod tak cantik ya. Rekod tak cantik. Orang tanya, Pak Haji tu meninggal macam mana? Tahulah, kata balik pada surau, dia singgah kedai urut tapak kaki. Aduh, mati pula dengan peluk dengan amoy tu. Dia punya rekod tak cantik. Ini tuan-tuan yang kalau kata meninggal, macam mana dia meninggal? Dia balik pada masjid. Sejadah di tangan lagi tu. Kan bunyi tu sedap lah sikit. Ini balik fahamkan durian. Allah tercekik biji pula. Dia tak apa nak sedap kan? Itu kita berdoa pada Allah, moga-moga kita ini pengakhiran kita itu dalam keadaan yang cantik, rekod kita bagus, meninggal dalam keadaan yang baik-baik. Dan bukan setakat meninggal dalam keadaan yang baik-baik, kita pula disemayangkan oleh ramai jemaah-jemaah yang semayangkan jenazah kita.
Macam dululah masa di Mekah dulu, ingat tak tuan-tuan kejadian tragedi kren tumbang, ingat tak? Siapa sangka meninggal pula bulan Zulhijjah, meninggal pula dalam pekarangan Masjidil Haram, meninggal pula dalam keadaan ada yang tengah semayang tau masa tu. Mak mentua saya masa tu tengah buat haji, dia orang kelang kabut lah kan, masa kren tu tumbang jatuh, kepala bergolek lah. Dia orang tengah semayang, mana dia nampak benda nak jatuh, tak tahu. Dah pula mati pula kena hempak. Tuan-tuan tahu kan mati kena hempak ni mati apa? Sahibul hadmi. Sahibul hadmi ni mati syahid. Orang mati kena hempak ni. Allahu Akbar. Mulia, Allah panggil dia orang cara mulia. Tapi tu dia orang lah tuan-tuan, jangan pula pergi Mekah lepas ni cari kren pula. Mana kren nak jatuh, mana tuan-tuan, jangan duk kira yang itu. Kadang tuan-tuan ni mungkin Allah jemput cara yang lain dengan cara yang lebih baik. Mudah-mudahan Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu il khatimah, amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekat ni saja tuan-tuan perkongsian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mengetuk hati kita untuk berubah jadi lebih baik insya-Allah. Jaga solat, jaga ibadat, moga hidup akhirat kita nanti mendapat berkat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Masjid Al-Mustaqim, moga Allah Taala temukan kita di lain-lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.